Baik, kita mulakan surah Asy-Syu'ara mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat 1, Ta, Sin, Mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Allah lebih mengetahui maksudnya. Itu bukan makna, tapi kita pulangkan kepada Allah. Tilka, ayat 2, tilka itu. Ayatu, ayat-ayat. Alkitab, kitab. Mubin, yang terang. La'allaka, boleh jadi engkau. Bahi'un, yang akan membinasakan. Yang akan membinasakan. Nafsaka, akan diri engkau. Allah, bahawa tidak. Yakunu, adalah mereka. Mukminin, orang-orang yang beriman. Ayat 4, in, jika. Nasya, kami kendaki. Nunazzil, kami turunkan. Alaihim, atas mereka. Minas sama, daripada langit. Ayatan, satu tanda. Fazallat, maka sentiasalah. Zallat ni pada adik-beradik kanak-kanak amsa asbaha zalla. Zalla. Maka sentiasalah ia, tambah ia. Maka sentiasalah ia. A'nakuhum, tengkuk-tengkuk mereka. Laha, baginya. Khadi'in, orang-orang yang merendah diri. Bracket tunduk. Bracket tunduk. Baik, simak semoga. Surah Asy-Syu'ara. Syu'ara daripada mufradnya syair. Syair. Jamaknya syu'ara. Jadi syu'ara itu maknanya syair-syair. Kalau satu disebut syairun.
kita pun dah membahasakan ya bahasa syair ya. Nah, jadi syair itu bahasa Arab yang mana jamaknya syu'ara. Ya, surah ini disebut surah syu'ara atau surah syair-syair. Pada ayat-ayat akhir ya, surah ini akan menerangkan tentang ya apa itu syair ya. Nah, jadi disebutlah ya kisah mengenai tentang syair nanti ya. Baik, saya semula. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ta, Sin, Mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu ayat-ayat kitab yang terang. Tilka itu saya selalu katakan kalau di awal ayat. Tilka, zalika. Kalau muzakkar zalika. Kalau muannas tilka. Sebab tilka ini menunjukkan kepada ayat. Ayat itu kan muannas. Ya, ayat muannas. Jadi kalau kitab zalikal kitab. Kalau kitab gunakan zalika. Jadi isim isyarat zalika atau tilka ini ya digunakan kalau seandainya yang ditunjuk itu dekat kepada kita, maka kita boleh terjemahkan dengan bahasa ini ya. Contohnya orang menterjemahkan bahawa mengatakan ini ayat-ayat kitab, adakah salah? Ya, tak salah. Ya. Seandainya mereka mengatakan ya ini ayat-ayat kitab, tinggal lagi jangan ditukar tilka kepada ya apa ni haula'i ataupun haza ya atau hazihi ya. Kalau muannas hazihi, jangan ditukar dengan hazihi ayat tu sudah. Itu salah. Tapi kita baca tetap tilka ayat tu, tapi dalam menterjemah boleh diartikan kepada ini. Apa sebab? Yang ditunjuk itu dekat. Kalau ada Quran-Quran yang diterjemah ini ayat-ayat kita, kenapa pula ini sedangkan tilka tu itu? Ini saya terangkan balik supaya faham. Isyarat itu boleh bertukar kalau seandainya ia dekat. Kenapa Allah gunakan bahasa tilka? Sebab pada masa itu Allah mengisyaratkan kepada apa yang dibaca itu. Yang dibaca itu ialah ayat-ayat. Itulah ayat-ayat kitab yang terang. Mana kitab Al-Quran ini adalah kitab yang menerangkan ya, yang hak dan yang batil. Itu maksudnya dalam ayat ini. Ya, ayat-ayat yang kamu baca itu adalah kitab Quran yang menerangkan tentang yang hak dengan yang batil. La'allaka, boleh jadi engkau ni menabi ya, boleh jadi engkau yang Muhammad ba'i'un nafsaka. Boleh jadi engkau yang akan membinasakan akan diri engkau alla yakunu mu'minin, bahawa tidak adalah mereka orang-orang yang beriman. Maknanya ya nabi ya, macam itulah bahasanya. Seolah-olah nabi ini nak lari saja. Ya, tak naklah nak menanggung beban berat sangat. Dia nak menyampaikan Quran. Sedangkan mereka orang-orang kafir Mekah ni, ya mereka tak nak beriman, tak nak percaya apa yang disampaikan. Ingat tak macam mana kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus dah give up dengan kaumnya. Ya, dia dakwah kaumnya, tapi kaumnya tak nak menerima dakwahnya. Akhirnya dia lari daripada kaumnya. Nabi pun macam itulah. Ya, hampir-hampir macam itulah. Ya. Sebab ya, dia ajak-ajak mereka semua tak beriman. Yang menentang lagi ramai. Hampir-hampir nak give up. Macam itulah bahasanya. Jadi ya, Allah katakan boleh jadi engkau ya Muhammad yang akan membinasakan akan diri engkau, bahawa tidak adalah mereka orang-orang yang beriman. Orang beriman ni mana? Orang-orang yang tak percaya kepada Nabi. Ya, alla yakunu mu'minin, bahawa tidak adalah mereka orang-orang yang beriman atau orang yang percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi.
In nasya' nunazzil 'alaihim minas sama'i ayah. Jika kami kendaki, kami turunkan ke atas mereka minas sama' daripada langit ayah. Ya, satu tanda. Kalau Allah mahu, ya, Allah boleh turunkan ya satu tanda daripada langit. Fazallat, maka jadilah ia a'naquhum, tengkuk-tengkuk mereka atau leher-leher mereka, laha baginya, khadi'in, orang-orang yang merendah diri ataupun tunduk. Ya. Kalau Allah mahu, Allah boleh turunkan satu tanda daripada langit, lalu mereka akan pandang dengan keadaan yang ya tunduk. Tak boleh nak cakap apa. Macam itulah bahasanya. Ya. Baik, sama lagi ya. Ayat seterusnya, ayat 5. Ma ya'ti. Wa ma ya'tihim. Dan tidak ia datang kepada mereka. Ya. Wa ma dan tidak ya'tihim, ia datang kepada mereka. Ia datang kepada mereka min zikrin, daripada ya, peringatan, minar rahman, daripada Tuhan yang Maha Pemurah. Minar rahman, daripada Tuhan yang Maha Pemurah. Muhdatsin, yang baru. Illa, melainkan, kanu adalah mereka, anhu, darinya, mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Saya masuk mula. Wa ma ya'tihim min zikrin minar rahman, dan tidak ia datang kepada mereka daripada peringatan daripada Tuhan yang Maha Pemurah yang baru. Mana peringatan yang datang iaitu Quran. Ya, datang ya ayat baru. Kan ayat ini sentiasa ya bersambung-sambung ya. Jadi sentiasa ada yang baru. Datang saja ayat yang baru, illa kanu anhu mu'ridin, melainkan adalah mereka darinya orang-orang yang berpaling, mana tidak mahu percaya. Ya, jadi setiap kali datang ayat yang baru dan Nabi sampaikan kepada mereka, bukan mereka nak percaya, mereka tambah berpaling darinya. Sambung ayat yang ke-6, faqad, maka sesungguhnya, kazzabu, telah mendustakan mereka, fasayatihim, maka bakal ia datangkan kepada mereka, maka bakal ia datangkan kepada mereka. Saya ulang satu-satu harfiah dia. Fa tu maka, sin tu makna bakal, sa tu ya. Ya'ti atau mudhari', ia datangkan, him, kepada mereka atau akan mereka, maka bakal ia datangkan kepada mereka amba'u, ya, perhabaran-perhabaran, ma, apa yang, kanu, adalah mereka, bihi, dengannya, yastahzi'un, mereka perolok-olokkan. Ayat 7.
Awalam dan adakah tidak. Yarau mereka lihat. Ilal ardi kepada bumi. Kam berapa banyakkah. Ambatna telah kami tumbuhkan. Fiha padanya. Min kulli zaujin. Min kulli daripada tiap-tiap. Zaujin macam. Karim yang baik. Kalau manusia sifat karim ni mulia. Tapi tumbuh-tumbuhan kita kata baik. Inna. Sama ya. Inna bahawasanya. Fi zalika pada itu. La ayah sungguh satu tanda. Wama dan tiada. Kana adalah ia. Aksaruhum kebanyakan mereka. Mukminin orang-orang yang beriman. Semak semula daripada ayat 6. Faqad kazzabu maka sesungguhnya telah mendustakan mereka. Mana mereka mendustakannya Al-Quran itu. Fasayatihim maka bakal ia datangkan kepada mereka ambau perkhabaran-perkhabaran makanu biyastaziun apa yang adalah mereka dengannya mereka perolok-olokkan. Maknanya nanti mereka akan tahulah akibat daripada perbuatan mereka memperolok-olokkan Al-Quran atau berpaling daripada Al-Quran. Nanti mereka akan tahu perkhabaran itu, iaitu akibat daripada perbuatan memperolok-olokkan itu. Awalam yaro ilal ardi dan adakah tidak mereka lihat kepada bumi? Kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Berapa banyakkah telah kami tumbuhkan padanya pada bumi itu daripada tiap-tiap macam yang baik. Adakah mereka tidak perhatikan, tidak lihat berapa banyak jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang baik yang boleh dijadikan sebagai bekalan kehidupan di dunia. Bayangkanlah kalau bumi semuanya gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, apa yang kita nak makan? Bukankah yang demikian itu cukup menjadi satu bukti, tanda buat mereka. Ini yang Allah. Mereka di sini ialah mereka yang tak beriman. Supaya mereka perhatikan, mereka lihat. Kalau yang beriman itu menambahkan iman. Jadi yang belum beriman ini dengan suruh perhatikan dan memikirkan hal itu, mereka akan nampak. Patutnya mereka nampaklah jalan kebenaran ini. Tapi syaitan itu kuat menghalanginya. Inna fi zalika la ayah. Bahawasanya pada itu sungguh satu tanda. Maknanya dengan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya, itu patut dah jadi satu tanda
untuk mereka beriman. Tapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan tiada adalah ia kebanyakan mereka orang-orang yang beriman. Itu kena faham bahasa dia. Tiada adalah mereka kebanyakan mereka orang beriman. Iman ni mana percaya. Jadi kebanyakan mereka tidak beriman, tidak percaya. Ya. Nampak jalan itu, nampak kebenaran itu, tapi mereka tidak mau beriman. Begitu sama lagi ayat yang ke-9, wa inna, dan bahawasanya Rabbaka, Tuhan engkau, lahuwa, sungguh ia, Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Hakim, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Semak semula. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan bahawasanya Tuhan engkau, sungguh dia maha gagah. Maha gagah, tidak ada siapa boleh mengalahkan Allah. Ya. Gagah yang mempunyai tuntutan bela terhadap orang-orang yang kafir. Rahim, penyayang, sifat penyayang kepada yang mau beriman. Allah bersifat rahim kepada yang beriman. Ya. Tapi bersifat gagah kepada mereka. Mana gagah itu gagah yang mempunyai tuntutan bela, menuntut bela kepada yang kafir. Baik. Sama lagi ayat seterusnya, ayat yang ke-10 ya. Waiz, dan ingatlah di waktu. Nada, telah menyeru ia. Rabbuka, oleh Tuhan engkau. Musa, kepada Musa. An, bahawa. Iti, datangilah oleh engkau. Datangilah oleh engkau. Iti itu fi'il amar ya. Al-qauma, akan kaum. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Kaum Fir'aun, kaum Fir'aun. Ala, adakah tidak? Yattaqun, mereka takut. Ayat 12. Qala, telah berkata ia. Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi, wahai Tuhanku. Inni, sesungguhnya aku. Akhafu, aku takut. An, bahawa. Yukadzibuni, mereka mendustakan akan daku. Baik, saya masuk mula. Ayat 10. Waiz, dan ingatlah di waktu nada, telah menyeru ia Rabbuka, oleh Tuhan engkau, Musa, kepada Musa. An, bahawa. Itil kauma, datangilah oleh engkau akan kaum. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Kaum Fir'aun, yakni kaum Fir'aun. Ala yattaqun, adakah tidak mereka takut? Jadi Allah memerintahkan kepada
Musa alaihissalam. Ya. Yaitu ketika itu ya, Allah menyeru kepada Musa di waktu malam, yang mana Nabi Musa ketika itu melihat ya, api dan juga pohon ya, semasa perjalanan dia daripada negeri Nabi Syuaib hendak ke Mesir ya. Dalam perjalanan itulah Allah menyeru kepada Musa supaya Musa datangi balik kaum yang zalim, yaitu kaum Firaun. Itulah kaum yang zalim. Sebab mereka telah kufur terhadap Allah dan mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Dan Bani Israel pada masa itu dijadikan sebagai hamba abdi kepada kaum Firaun. Jadi Musa diangkat sebagai jadi rasul untuk menghadapi Firaun kembali. Qala telah berkata, ya Rabbi inni akhafu an yukadzibuni. Ya, Nabi Musa mengadu, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka mendustakan akan aku. Jadi Nabi Musa terus terang kepada Allah. Dia memang takut menghadapi Firaun. Ya. Nanti mereka mendustakan aku, mereka tak percaya aku. Ya. Dan mereka akan bertindak sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh akal, sebab tindakan dia cukup zalim. Baik, sama lagi. Wayadiku, dan ia sempit. Dan ia sempit. Sodri, oleh dadaku. Wala yantoliku, dan tidak ia lancar. Dan tidak ia lancar. Lisani, oleh lidahku. Farsil, maka utuslah oleh engkau. Ila Harun, kepada Harun. Walahum, dan bagi mereka, alaya, atasku, zanbun, ada dosa. Fa'akhafu, maka aku takut. An, bahawa yaktuluni, mereka membunuh akan daku. Mereka membunuh akan daku. Simak semula ya. Simak semula ayat yang ke-13. Wayadiku sodri, dan ia sempit oleh dadaku. Bahasa sempit dada ni, mana beratnya? Beratnya nak menghadapi Firaun ni. Macam itulah dikatakan sempit dadaku atau sesak sebab dadaku. Wala yang toliku lisan, dan tidak ia lancar
lidahku. Nabi Musa, ya, lidahnya, ya, kalau cakap tu kalau kita bahasakan macam pelat lah, orang pelat, ya. Jadi bila cakap tu, atau dikata lidah pendek, ya. Kalau orang lidah pendek tu, kalau cakap tu kan macam atau orang sengau, ya. Orang sengau kalau cakap kita kadang tak faham, kecuali yang biasa dengan dia fahamlah. Ya, kalau kita tak biasa susah, ya, nak faham cakap orang sengau ni. Jadi Nabi Musa macam tu lah, dia tak lancar cakapnya. Kadang orang dia cakap orang tak faham, ya. Sebab apa? Lidah dia sebenarnya dah rusak. Ya, ketika kecil Firaun telah menguji dia, dan dia dibagi api, ya, dan juga kaca. Lalu dia masih kanak-kanak lagi, ya, belum, ya, tak tahu apa. Maka api panas, tentu tak dipegang. Kaca dia macam gula-gula, ya, masuklah mulut. Lalu, ya, habislah luka. Ya, lidah tu luka. Jadi lidah luka itulah menyebabkan dia cakapnya tak fasih, ya, tak lancar. Kita ni boleh cakap, ya, kerana kita ada lidah, ya. Kalau kita tak ada lidah, kita tak boleh cakap, ya. Itu peranan lidah tu. Sebab itu kadang kalau lidah kita sakit, ya, maka percakapan kita pun, ya, akan tidak fasih. Kalau lidah kita sakit, bercakap tapi tidak fasih, ya, macam itulah, ya. Jadi Nabi Musa mengadu kepada Allah bahawa dadanya sempit, sebab, dan dia tidak lancar. Farsil ila Harun, maka utuslah oleh engkau kepada Harun. Mana Nabi Musa minta, ya, supaya Harun, dia diutus juga bersamanya. Harun ni, ya, adalah sepupu kepada Nabi Musa AS, dan, ya, dia boleh membantulah. Membantu macam mana? Ya, kalau Firaun tak faham cakap dia, Nabi Harun sebagai penterjemahnya, ya. Walahum alayya zanbun, dan bagi mereka atasku ada dosa. Ini kena faham bahasa ni. Maknanya atasku zanbun lahum, macam tu. Atasku ada dosa bagi mereka. Maknanya aku berdosa terhadap mereka. Ya, Nabi Musa ni teringat, dia lari daripada Mesir, puncanya dia bunuh orang Firaun tidak sengaja. Orang tu mati. Ya, jadi, ya, masa tu Firaun dan orang-orang yang bertindak untuk tangkap Musa dan bunuh Musa. Jadi sebab itu Musa lari, ya. Jadi Nabi Musa suruh jumpa lagi kepada Firaun, dia teringat dosa ni, ya, fa'akhafu an yaktuluni, maka aku takut bahawa mereka membunuh akan daku, kata Musa. Aku takut nanti mereka bunuh aku. Nabi Musa masih ingat lagi, walaupun sudah 10 tahun meninggalkan Mesir, tapi dia nak balik semula tu, ya, amat khawatir sangat. Ya, kalau dapat tangkap, dibunuh nanti. Macam itulah. Dia mengadu kepada Allah. Sambung, qala, telah berfirman ia, kalla, sekali-kali tidak. Fazhaba, maka pergilah oleh engkau berdua. Maka pergilah oleh engkau berdua, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Inna, sesungguhnya kami, ma'akum, bersama kamu.
bersama kamu, mustami'un, yang mendengar. Walaupun kata ini jamak, tapi kita tak boleh terjemahkan jamak. Apa sebab? Ini maksudnya ialah inna di sini kami itu Allah. Jadi mustami'un kita terjemahkan yang mendengar. Tak boleh terjemah jamak orang-orang yang mendengar walaupun kalimah jamak. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah Allah. Jadi nak menunjukkan kalimah ini ta'zim, iaitu membesarkan diri. Jadi dia gunakan kalimah jamak. Tapi maknanya mufrad. Kena faham, maknanya mufrad. Semak semula. Qala, telah berfirman ia. Kalla, sekali-kali tidak. Wa zahaba bi ayatina. Maka pergilah oleh engkau berdua bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat ini maknanya mukjizat pun boleh. Makna Nabi Musa, Allah sudah bekalkan mukjizat. Jadi engkau pergilah berdua dengan Harun menghadapi Fir'aun, bawa ayat-ayat kami. Mana mukjizat-mukjizat yang Allah sudah bekalkan kepadanya. Inna ma'akum mustami'un. Sesungguhnya kami bersama kamu yang mendengar. Maksudnya sesungguhnya kami yang mendengar bersama kamu. Artinya Allah mendengar apa-apa yang dikatakan oleh mereka. Jadi jangan takut. Maknanya Allah bersama Musa dan Harun. Dan Allah mendengar apa yang dikatakan oleh mereka. Disitulah sesuatu yang menambahkan kuat semangat Nabi Musa AS untuk menghadapi kejamnya Fir'aun. Dia berani untuk menghadapinya kembali. Sebab Allah sudah memberikan satu semangat paling besar yang Allah akan sentiasa bersamanya. Baik, sekadar itu dulu untuk Quran. Kita sambung dengan pelajaran selanjutnya, iaitu pelajaran sorof. Pelajaran sorof sampai bilangan berapa? 19 ya. Okey. Okey, kita tengok tasrif misal min babi fa'ula ya'mulu. Jadi bab sekarang ni madinya fa'ula fa'ula bukan fa'ala, fa'ula. Fa'ula. Jadi ya'mulu. Baik. Sekarang ni kita contoh yang dibagi ialah wasuma dengan makna bagus bagus. Wasuma yausumu. Itu contoh yang dibagi. Tamrin wahuba dengan makna takut. Wahuba. Okey, kita teruskan dengan tamrin. Wahuba mudhari'nya wahuba yauhubu. Masdarnya bukan wujud wuhu. Wuhu batan. Wuhu batan. Bukan jim ya. Buang titik tu. Buang titik tu. Wujubatan. Wuhubatan. Bukan wujud ya. Amarnya apa? Uhub. Nahi la tauhub. Isim fa'il wahibun.
Isim maf'ul mauhubun. Makan mauhibun zaman mauhibun alat mihabun. Madi majhul wuhiba mudhari majhul yuhabu. Itu makna takut, ya. Nombor 2 makna rendah. Wasura mudhari'nya yausuru, yausuru. Masdarnya wasarotan. Ya. Amar nahi. Usur la tausur. Isim fa'il, isim maf'ul. Wasirun mausurun. Makan zaman alat. Ya, mausirun mausirun misarun. Madi majhul mudhari majhul. Ya, wusira yusaru. Okey, makna rendah, ya. Nombor 3 makna teguh. Wasuqa mudhari'nya yausuku. Masdarnya wasakotan. Ya, wasakotan. Amar nahi. Ya, usuk la tausuk. Ya. La tausuk. Isim fa'il, isim maf'ul. Ya, wasikun mausukun. Okey, makan zaman alat. Mausikun mausikun misakun. Ya, madi majhul mudhari majhul. Wusiko yusaku. Okey. Itu makna teguh. Kemudian nombor 4 makna berat. Wahuma. Mudhari'nya yauhumu. Masdarnya yauhumu. Yauhumu. Masdarnya wahomatan. Amar nahi. Uhum la tauhum. Isim fa'il, isim maf'ul. Wahimun mauhumun. Makan zaman alat. Ya, mauhimun mihamun. Madi majhul mudhari majhul. Ya, wuhima yuhomu. Okey, itu makna berat. Nombor 5 makna kotor. Wahusya. Mudhari'nya yauhusyu. Masdar dia wahosyatan. Amar nahi. Uhush la tauhus. Isim fa'il, isim maf'ul. Wahishun mauhushun. Makan zaman alat. Ya, mauhishun mihishun. Madi majhul mudhari majhul. Wuhisha yukhashu. Okey, nombor 6 ia makna ringkas. Wajuza. Mudhari'nya juzu. Masdarnya
wajazatan, amar nahi, ujus la taujus. Isim fa'il, isim maf'ul. Wajizun, maujuzun. Makan zaman alat. Maujizun, mijazun. Madi majhul, mudhari majhul. Wujiza, yujazu. Okey, letak makna satu ikut wazan. Makna kotor. Kalau madi, telah kotor, iya. Kalau mudhari, ya kotor. Kalau masdar, kotoran. 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 Kotoran dah lah. Ya. Kotoran. Amar, kotorlah oleh engkau. Nahi, jangan engkau kotor. Isim fa'il, yang kotor. Isim maf'ul, yang dikotorkan. Makan, tempat kotor. Zaman, masa kotor. Alat, alat kotor. Madi majhul, telah dikotorkan ia. Mudhari majhul, ia dikotorkan. Ya. Itu 19 ya. Akan datang kita masuk tasrif yang ke-20 pula. Baik, sebelum tu kita ingatkan huruf hafalan dulu. Huruf hafalan. Pertama huruf jazam. Lam lamma alam alamma. Lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Huruf jazam dan syarat. Huruf jazam syarat ni in maman, mahma izma, ayun mata, ayana aina anna, aisuma kaifama. Ya, huruf syarat yang lain iza lau, laula lauma, kullama lama amma. Ya, huruf jar min ila an ala, fi balam, ruba kafota, munzu hatta. Munzu hatta. Okey, nombor 5 huruf syarat. Huruf ataf ya, huruf ataf. Waw fa summa, au am imma, bala lakin hatta. Bala lakin hatta. Nombor 6 huruf nasab. An lan izan kai, lam kai lam juhud, hatta au fa waw. Ya, hatta au fa waw. Nombor 7 huruf nasab ya, yang termasuk juga likai la, likai, lian, li alla. Lian, li alla.
Oke, kana dan saudara-saudaranya. Kana, amsa, asbaha, zolla. Bata, soro, laisa. Ma fatiha, ma bariha, ma infakka. Madama, mazala, adha. Ya. Nombor 9, inna dan saudara-saudaranya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Laita, la'alla. Oke, mumtaz semua. Ya. Ni untuk sorof ya. Nak bagi tahu untuk sorof ni ada tamrin 19 dan tamrin 20. Tamrin 19 tak perlu buat sebab tamrin 19 tak ada contoh-contoh yang dibagi. Maknanya susah nak cari contoh yang 19. Tapi yang perlu dibuat tamrin 20. Tapi catat jugalah tamrin 19 untuk pengetahuan. Ya. Dan yang perlu dibuat ialah tamrin 20. Ya, sebab 20 ni dia ada banyak latihan dia. Ya. Macam biasalah ada 6. Ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ia bermanfaat buat kita. Sadaqallahul azim.